konsep keselamatan ini merujuk kepada langkah-langkah yang diambil oleh individu ataupun sesuatu kumpulan untuk elakkan diri daripada mengalami kecederaan ataupun kemalangan. Jadi kumpulan ataupun individu ini sentiasa perlu bekerjasama untuk mendorong nilai keselamatan supaya keselamatan setiap individu terjaga. Teori kepimpinan. Kepimpinan mempengaruhi pengurusan organisasi terutamanya dalam hal pencapaian dan keselamatan organisasi. Teori kepimpinan mempunyai 4 teori, iaitu yang pertama adalah teori trait, iaitu individu yang ingin menjadi pemimpin perlulah mempunyai sifat kepribadian seperti bertanggungjawab, berdisiplin, kecergasan, keberanian bagi menjadi pemimpin yang baik. Yang kedua adalah berkaitan dengan teori tingkah laku, iaitu seorang pemimpin perlulah mempunyai tingkah laku yang dilatih dan dipelajari secara formal atau tidak formal, iaitu supaya menjadi pemimpin yang berjaya. Yang ketiga adalah berkaitan dengan teori contingency, iaitu gaya kepimpinan yang berdasarkan situasi. Yang terakhir adalah berkaitan dengan teori Z, iaitu setiap pemimpin perlu memastikan anggota mereka yang di dalam organisasi dalam keadaan yang selamat. Seterusnya adalah berkaitan dengan 5 asas utama keselamatan dan kepimpinan, iaitu yang pertama, memberi kesedaran atau kursus. Yang kedua, penguatkuasaan. Yang ketiga, memberi kaunseling. Yang keempat, siasatan dalaman. Dan yang terakhir sekali adalah tindakan tata tertib. Weh Adila, kau buat apa tu? Bak sini benda tu. Kau tahu tak, benda ni boleh memberi risiko kepada kita. Hah? Macam mana tu Fatihah? Kau ni, risiko tu adalah pengurusan risiko adalah melibatkan analisis, mengenal pasti dan penilaian projek atau program dan pembangunan strategi untuk melihat keberkesanan kos serta pelan tindakan bagi menghindarkan dan kesediaan menerima risiko. Tujuan pengurusan risiko adalah mencegah atau mengurangkan sebarang kemungkinan berlakunya kemalangan atau kerugian sepanjang menjalankan sesuatu aktiviti dan program. Terdapat 3 jenis risiko, iaitu risiko rendah, risiko sederhana dan risiko tinggi. Risiko rendah merupakan perkara yang boleh diselesaikan secara terus dan tidak memberi kesan yang besar terhadap aktiviti. Risiko sederhana pula ialah perkara yang perlu diambil perhatian dan memerlukan rujukan sebelum melakukan aktiviti. Risiko tinggi pula merupakan perkara yang perlu diambil perhatian yang serius, terutama aktiviti yang membabitkan kecederaan dan nyawa. Terdapat langkah-langkah pengurusan risiko, iaitu mewujudkan konteks, mengenal pasti risiko, menganalisis risiko, menilai dan mengutamakan risiko, membaik pulih dan merawat risiko. Macam itulah. Kau tahu tak faktor-faktor yang mempengaruhi risiko? Oh, aku tahu. Faktor-faktor pengurusan risiko adalah terdapat 3 faktor kemungkinan risiko, iaitu yang pertama adalah aktiviti setempat atau aktiviti dinamik. Yang kedua adalah tempat yang jauh di pedalaman akan menyukarkan lagi hubungan komunikasi yang berlaku. Yang ketiga adalah cuaca atau kemungkinan perubahan cuaca akan menambahkan lagi tekanan ke arah kemalangan. Kawalan pemantauan risiko melibatkan pelaksanaan pengurusan risiko yang berlaku. Workaround atau pengurusan risiko yang dirancang untuk risiko yang tidak dirancang. Risiko perlu dipantau berdasarkan batu tanda dan keputusan yang dibuat. Hasil pengurusan risiko yang baik akan menjadikan projek berjalan dengan lancar dan selamat. Kepada kalian yang ingin melakukan sesuatu aktiviti, perlulah mengetahui terlebih dahulu risiko yang bakal berlaku. Okey? Okey kan kawan-kawan? Apakah itu rawatan bantu mula? Rawatan bantu mula ialah bantuan awal yang diberikan kepada mangsa yang tercedera di tempat kejadian sebelum menerima rawatan yang selanjutnya bagi mengelakkan kecederaan semakin serius. Terdapat beberapa objektif rawatan bantu mula. Yang pertama, untuk mengurangkan kesakitan mangsa. Yang kedua, untuk mengelakkan kecederaan semakin serius. Dan yang ketiga ialah untuk memberi bantuan kecemasan. Contoh asas rawatan bantu mula ialah yang pertama, rawatan luka kecil, rawatan kecederaan otot, rawatan terselir dan terkehel, dan yang terakhir ialah rawatan melecur dan terbakar.
Saya akan menerangkan tentang prosedur bantu mula. Yang pertama adalah TOTEPS. TOTEPS ialah satu kaedah untuk menilai tahap kecederaan seseorang mangsa. TOTEPS merangkumi daripada T, talk, O, observe, T, touch, A, active movement, P, passive movement dan S, stand. Yang kedua adalah RISER. RISER adalah singkatan daripada rest, ice, compression, elevation dan referral. Kaedah RISER adalah bertujuan untuk mencegah tisu-tisu lembut yang lain daripada mengalami kecederaan, mengurangkan bengkak dan kesakitan yang dialami serta mencegah daripada berlaku semula kecederaan yang sama. Kaedah RISER sesuai untuk kecederaan sukan seperti terseliuh, hentakan, ketegangan, kekejangan otot dan seumpamanya. Yang ketiga adalah DRABC. DRABC ialah kaedah yang digunakan untuk memberi bantuan mula kepada mangsa yang tidak sedarkan diri ataupun mengalami kejutan. Ia membawa maksud kepada D iaitu danger, bahaya, R respon, tindak balas, A airways iaitu saluran pernafasan, B breathing iaitu pernafasan serta C circulation iaitu peredaran darah. Luka-luka dan pendarahan. Luka ialah kecederaan yang berlaku pada tisu badan yang mengakibatkan pengaliran darah di dalam atau di luar kulit disebabkan oleh alat tajam atau tumpul. Luka-luka terbahagi kepada dua, iaitu luka terbuka dan juga luka tertutup. Luka terbuka ialah luka yang mengakibatkan darah mengalir keluar daripada kulit. Contoh-contoh luka terbuka ialah luka terhiris, luka terkoyak, luka tusukan dan cala bala. Luka tertutup pula ialah luka yang tidak kelihatan pada kulit yang berlaku pada tisu di bahagian dalam dan menyebabkan bahagian itu lebam. Contoh-contoh luka tertutup ialah kontusi dan hematoma. Untuk pengetahuan semua, bantuan awal yang kita boleh gunakan untuk menutup luka dan menghentikan pendarahan adalah pembebatan. Bebat merupakan sejenis kain yang digunakan untuk membalut luka. Pembebatan merupakan kaedah yang digunakan untuk menutup luka bagi menghindari jangkitan kuman. Jenis-jenis pembebat dan kegunaannya: gumpalan kapas, menyapu ubat atau larutan pada tempat luka, kain kasa pula untuk menutup luka yang kecil, tisu digunakan untuk membuang kotoran yang ada pada luka dan membersihkannya, sapu tangan pula digunakan sebagai pembersih luka. Jenis pembebat atau pembalut dan maksudnya: yang melekat seperti plaster digunakan untuk luka yang kecil. Kepingan kain kasa disapu dengan parafin untuk luka yang besar. Pembebat berubat pula digunakan untuk menutup jangkitan kuman yang disyaki dijangkiti kuman. Yang biasa pula merupakan kepingan kain kasa yang biasa digunakan untuk membebat. Saya akan menjelaskan jenis-jenis pembalutan. Antaranya ialah pembalut segitiga, melolin, pembalut kerip, pembalut kain kasar, plaster pelekat, offside, pembalut cincin, pembalut kain kerip dan yang terakhir adalah pembalut bergulung. Fungsi pembebat adalah untuk memberi tekanan pada kawasan berdarah, menyerap darah dari barisan dari luka, mengurangkan kesakitan dan melindungi luka dan juga untuk mencegah jangkitan kuman. Pembalutan, cara atau teknik yang digunakan bagi memastikan pembebat kekal pada kedudukan asal dari kawasan cedera. Ia dililit pada kawasan anggota yang terlibat dan di hujungnya dilekatkan dengan pin. Fungsi pembalutan untuk menghadang pergerakan bahagian cedera, menyokong bahagian tercedera dan juga melindungi bahagian tercedera. Baiklah, segala maklumat telah kami terangkan. Harap ianya membantu. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.